Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan bagaimana hendak membuat PCB dengan menggunakan perisian Proteus. Oke, double klik software Proteus. Oke, kemudian new project. Klik new project. Dan kemudian namakan projek kita ni. Katakanlah PCB power supply. PCB power supply. Untuk lokasi terpulanglah pada tuan-tuan puan-puan. Di mana saja nak buat, so boleh buat. Dan cuma saya cadangkan kita buat satu folder khas. Sebagai contoh, learn Proteus. Okey, kita select folder. Kemudian ini adalah di mana kita simpan fail Proteus. So, manakala nama fail kita adalah PCB power supply. Okey, klik pada next. Kemudian kita pilih A4 pun boleh. Seterusnya, yang ni tak apa, kita proceed dengan next terlebih dahulu. Seterusnya next, kerana kita tidak menggunakan untuk power supply ini, kita tidak gunakan microcontroller, so kita just klik next. Dan finish. Maka satu pop-up window akan keluar dan ini adalah schematic capture. So tadi kita telah namakan file kita iaitu PCB power supply dan ini adalah lokasi di mana file Proteus tersebut berada, iaitu pada C drive, folder Learn Pro, dan di dalamnya ada file tersebut iaitu PCB power supply. Okey, pada litar schematic power supply ada bridge. So step yang berikutnya kita perlu pilih component mode. Component mode. Seterusnya kita perlu pilih P ini iaitu pick devices. Dan kita type komponen tersebut. Dalam kes ini bridge. So, jadi kalau kita lihat di sini apabila kita type bridge, so ada 106 jenis bridge. Ada banyak jenis 106 yang kita boleh pilih. Jadi bergantung pada litar kita. Jadi kita boleh pilihlah bridge yang sesuai. Kalau lihat di sini 50 volts, 2 ampere, 1.2 kV, 1 ampere dan seterusnya. So untuk simple power supply ini, so saya akan pilih bridge 2W02G. Okey, seterusnya daripada paparan di sebelah kanan ini kita boleh lihat ini adalah schematic symbol untuk bridge rectifier. Manakala ini adalah PCB preview. So sebaik-baiknya apabila kita pilih komponen, PCB preview ni perlu ada. Sekiranya tidak ada, tak mengapa, kita boleh juga gunakan. Cuma ketika nak buat PCB nanti, kita akan melalui beberapa step untuk pilih komponen yang berkenaan.
Okey, selepas kita confirm komponen ini adalah komponen yang kita pilih, kita just klik OK. Dan kita bebas untuk letak di mana komponen tersebut. Katakanlah saya pilih letak di sini. Okey, once bila kita dah pun letakkan komponen di ruang kerja, so dia akan paparkan komponen tersebut di bahagian sini, iaitu 2W02G. Okey, komponen seterusnya adalah capacitor. Again, lagi sekali, peak devices, capacitor, dan kalau kita lihat di sini ada 7,253. Banyak betul. So, jadi kita boleh pilih mana-mana. So, katakanlah saya pilih generic. Dan saya pilih yang tadi, kalau yang mengikut pada lita ini. So, saya perlu pilih capacitor polarized. Dan klik OK. So, untuk rotate, point, bawa cursor kita kepada komponen tersebut. Dan right click. Seterusnya, rotate. Kita boleh rotate. Ada banyak function rotate di sini. Ada rotate clockwise, ada anti-clockwise, ada rotate 180 degrees. Ada yang kita boleh rotatekan X mirror dan juga Y mirror. Okey, baiklah, seterusnya kita pilih komponen 7812. Okey, 7812 ni apa dia? Ini adalah voltage regulator. So, kita pilih lah 7812 dan kita letakkan. Okey, baiklah. Komponen seterusnya adalah capacitor lagi sekali. So, di capacitor, pilih capacitor. Dan kita boleh pilih generic. Seterusnya, saya pilih capacitor generic, non-electrolytic capacitor. Dan seterusnya saya rotatekan clockwise. Komponen seterusnya adalah capacitor. Okey, komponen seterusnya adalah resistor. So, just type resistor. Resistor, dan kemudian kita pilih 0.6 watt metal film. So, kalau kita pilih 0.6 watt metal film ni, so perintang tersebut saiznya lebih kurang 0.4 inci. So, jangan tersilap pilih. Sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan tersilap pilih, anda kata sebagai contoh 10 watt. So, tadi 0.4 inci. So, ini jaraknya antara lead dengan lead ni, terminal dengan terminal ni 1.8 inci. Besar ni. Besar. So, jadi tidak sesuai. So, jadi kita pilih 0.6 watt metal film. Komponen inilah yang tuan-tuan dan puan-puan pegang semasa di dalam makmal untuk buat amali. So, jadi di dalam ini 2 kilo. So, jadi kita perlu cari 2 kilo. Ada tak 2 kilo? So, kalau tak ada, tidak mengapa. Ada cara yang lain. So, ini 2 kilo. So, kita dah jumpa. 2 kilo ohm, 0.6 watt resistor. So, again, kita boleh letakkan dan kita rotate. Okey, baiklah. Seterusnya, kapasitor ketiga dengan 100 mikro. Okey, memandangkan kita telah pun ada ni tadi. Kita telah pun
panggil satu komponen, iaitu capacitor polarized. So kita boleh panggil komponen tersebut lagi sekali. Okay. Dan rotate. Okey, baiklah. Untuk nilai kapasitor dan juga perintang ini kita boleh ubah dia punya nilai dia. Okay, sebagai contoh yang ini daripada 1 nano kita ubah kepada 1000 mikro. Manakala C2 adalah 0.1 mikrofarad. Perintang okey dah. Manakala C3 adalah 100 mikro. 100 mikrofarad. Okey, komponen berikutnya adalah 7805. Okay. Voltage regulator 7805. Just type 7805. So, kita boleh pilih 7805 dan klik OK. Kita susun. Kita susun. Okey, seterusnya 0.1 mikro. So, nampaknya ini sama dengan komponen ni. So, just right click. Copy to clipboard. Dan kemudian right click lagi sekali. Dan seterusnya pilih paste from clipboard. So, dia akan automatically dia akan ikut sequence. So, C1, C2, C3, C4. Begitu dengan voltage regulator. Yang pertama U1 dengan 7812, U2 dengan 7805. Seterusnya perintang bernilai 1K. So, kaedah yang lain perlu saya gunakan. Dan rotate dan tukar nilai dengan 1K. Okey, komponen yang berikutnya adalah LED. So, just type LED. So, ada banyak jenis LED. Ada 185. Jadi, pilih LED. So, dalam kes ini, kita pilih LED yellow. Dan kita letakkan di bawah R1. Seterusnya LED green. Kita pilih LED pada bahagian subkategori. Dan kita pilih LED green. Dan kita letakkan di bawah R2. Okey, seterusnya kita perlu pilih terminal. Jadi terminal block. So, terminal block. So, yang ini ada 2. Sama seperti dekat dalam yang dipaparkan. Yang ini 3, 4, 5 dan seterusnya. So, kita pilih 2. Right click dan kemudian kita boleh pilih rotate. Kita pilih rotate. Seterusnya untuk alihkan ni, untuk alihkan komponen ni kamu just klik pada komponen tersebut dan drag saja ke mana-mana yang kamu kehendaki. So, komponen yang berikutnya adalah again lagi sekali terminal block. Dan akhir sekali untuk ground, so kita perlu pergi ke terminal mode. Bahagian tepi ni terminal mode. Dan kita cari ground. Kita cari ground. Dan kita letakkan
ke tempat yang kita kendaki. So, semua komponen telah pun kita panggil dan kita telah pun letakkan di lampiran kerja kita ni. Dan berikutnya adalah kita perlu sambungkan. Kita perlu sambungkan komponen-komponen ni. So, bagaimana kita nak sambung? So, bawa cursor kamu ke komponen. So, ni saya rasa macam rapat sangat. So, saya alihkan sedikit. So, seterusnya just bawa. Kemudian kita boleh klik kat sini pun boleh juga. Klik sekali. Dan bawa ke tempat komponen berkenaan. Yang ini pun sama. So, kita bawa. Yang ini pun sama. Okey, perhatikan. Tanda titik ni menunjukkan bahawa terdapatnya sambungan di antara U1, bridge 1 dan juga kapasitor 1. Okey, kita sambung. So, kalau lihat di sini tidak ada titik seperti yang ini. So, bermaksud yang ini line ini tidak bersambung dengan line yang menegak ni. Tidak bersambung. Okey, baiklah. Seterusnya kita sambungkan lagi. So, kita sambungkan. Okey, kalau lihat di sini semuanya telah pun bersambung. Oh, saya tersilap sambung di sini. So, untuk delete, just klik pada line tersebut, right click dan juga press delete. So, boleh mencuba. So, yang ni pergi ke sini. Okey, kita boleh murnikan lagi ni sebenarnya. Sebagai contoh, yang ini kita boleh gerakkan ke sana sedikit. So, kita boleh murnikan. Okey, kita telah pun murnikan litar skematik power supply tersebut. So, kita jumpa lagi pada episod yang berikutnya, iaitu bagaimana hendak buat PCB.